Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala kulli muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan pegawai kementerian yang saya hormati, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah kuliah zuhur kita hari ini, tajuk yang saya bawa ialah Dhuyuf Ar-Rahman. Ini ada hubungan dengan buku yang saya baru tulis yang baru terbit dengan tajuk yang sama, untuk membicarakan tentang tanah haram, jejak Rasul dan manasik haji. Barangkali kalau kita lihat dalam 2-3 kuliah yang lepas, perbincangan kita tentang Ummul Qura, perbincangan kita tentang ibrah hijrah, dan juga tajuk-tajuk yang berkaitan dengan tanah suci, sebenarnya saya petik daripada buku yang sama. Dan hari ini kita lihat lebih awal, kita lihat secara lebih terperinci tentang kandungan buku yang saya tulis ini. Barangkali promosi juga boleh katakan itu, iaitu buku Dhuyuf Ar-Rahman, yang sebenarnya saya tulis sempena dengan ibadah haji yang saya lakukan pada tahun lepas. Bukan sahaja catatan haji, tetapi juga falsafah dan juga tempat-tempat yang bersejarah, imrah, dan juga kajian tentang muka bumi dan sebagainya. Sebelum kita pergi lebih lanjut, marilah kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajj asyurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Shadaqallahul azim. Haji itulah ditetapkan pada bulan-bulan tertentu. Barang siapa yang telah memperlakukan dirinya untuk melakukan haji pada tahun tersebut, maka janganlah dia melakukan hubungan suami isteri. Janganlah melakukan perkara yang fasik. Janganlah melakukan perdebatan dalam ibadah haji. Inilah yang kenangan kita pada tahun lepas, perjalanan haji, dan saya ingin mengajak tuan-tuan untuk sama-sama bersama saya untuk melihat apa yang telah saya lalui sebagai iktibar, dan tuan-tuan yang akan menunaikan haji pada tahun ini atau tahun depan, maka ini juga boleh menjadi sebagai satu panduan dan renungan. Buku yang saya maksudkan ini ialah buku yang saya tulis tadi. Kandungannya melibatkan dengan manasik haji, iaitu ibadah haji yang kita lakukan, falsafah haji itu sendiri, dan kita juga membincangkan pernah tentang Gunung Ganang, Mekah, Ummul Qura, dan Mekah ketika Osmaniyah, dan Mekah ketika Kerajaan Saudi, dan peranan ulama kita di Mekah juga saya masukkan dalam buku yang sama. Jejak sirah peristiwa hijrah, bagaimanakah jejak kembali untuk melihat peristiwa yang besar itu, perjalanan Rasulullah, dan juga kita lihat tempat-tempat yang berkaitan dengan perjuangan Rasulullah, termasuklah tempat Tabuk, peperangan terakhir Rasulullah. Dalam perjalanannya bertemu dengan kawasan yang disebut sebagai Madain Saleh, iaitu tempat Nabi Saleh diutuskan kepada kaumnya, dan kesan-kesan ini dapat kita saksikan dalam perjalanan ke Tabuk. Begitu juga apakah kesannya kawasan 2030 yang dilancarkan oleh Arab Saudi, dan apa kesan kepada umat Islam seluruhnya. Itulah di antara kandungan yang saya tulis dalam buku ini. Mudah-mudahan ini menjadi renungan, dan kita jadikan ini sebagai satu perbincangan hari ini sebagai pedoman buku. Mula-mula sekali, ibadah haji. Tempat utama Masyaril Haji ataupun Masyaril Haram yang dikaitkan dengan haji ialah Arafah, Muzdalifah, Mina dan Mekah sendiri. Dan selepas kita berihram, berniat ihram, dan juga untuk menunaikan haji di Mekah, sebab kita kebanyakan tabung haji di Malaysia, kita mulakan di Mekah. Dan dalam perjalanan untuk menunjukkan ke Arafah, kita bertabiah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Inilah kalimah keramat yang diucapkan sejak pada Nabi Ibrahim. Kita datang untuk menyahut sebuah subhanallah, dan tiada syirik pada Allah, dan kami datang ya Allah, dan seluruhnya segala pujian, segala nikmat bagi Kau, dan segala kerajaan bagi Kau, dan tidak ada syirik kepada Kau. Tuan-tuan yang saya hormati, permulaan haji kita ialah kita berhimpun di Masjid Namirah. Inilah pemandangan pada tahun lepas. Manusia berkumpul di padang Arafah sebelum wukuf dan
kita berada di padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Dalam kes ini pada tahun 1440 yang lepas, inilah pemandangan di Masjid Namirah. Di sinilah khutbah dibacakan oleh wakil kerajaan Saudi untuk jemaah haji. Adapun jemaah haji Malaysia, barangkali oleh kerana tempat yang sangat luas ini, jemaah haji Malaysia ditempatkan tempat yang berbeza di hujung padang Arafah. Kita tidak bersama dengan jemaah haji lain, dan khutbah yang dibaca di Namirah juga kita terasing daripada kumpulan jemaah yang ramai ini. Di sekitar selepas khutbah dibaca, maka umat Islam akan bergerak ke padang Arafah, dan tumpuan utama ialah di sekitar Jabal Arafah, Jabal Rahmah. Tuan-tuan yang pernah menyaksikan ataupun menunaikan umrah ataupun haji, maka inilah pandangan cukup syahadu. Umat Islam begitu ramai, hampir tidak ada ruang di padang Arafah yang tidak ada manusia. Dan kita perhatikan di sini kekuatan umat Islam, 25 juta sebagaimana catatan resmi Arab Saudi pada tahun lepas, menggambarkan umat Islam yang begitu ramai berada di padang Arafah. Dan marilah kita kenang kembali pada hari yang sama ketika haji Rasulullah yang terakhir, Rasulullah juga berdiri di sini dan membuat khutbah yang disebutkan sebagai khutbah wada ataupun haji wada. Mari kita kenang kembali apakah yang disebut Rasulullah sebagai pesanan terakhir, sebab pada tahun berikutnya Rasulullah telah wafat, dan inilah pertemuan terakhir Rasulullah dengan para sahabatnya di padang Arafah. Khutbah ini dikenang sepanjang hayat. Kita baca sebahagian daripada khutbah Rasulullah. Rasulullah berdiri di padang Arafah. Ayuhan nas, wahai manusia, isma'u qawli, dengar baik-baik perkataan saya. Fa inni la adri la alqakum ba'da mi hadza fi hadzal mawqif abada. Barangkali ini kali terakhir kita bertemu. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi pada tahun depan di sini buat selama-lamanya. Rasulullah membayangkan baginda akan wafat. Dan sebelum itu Rasulullah memberikan pesanan yang sangat penting. Islam yang turun dengan lengkap, dan sekarang sinopsis perkara-perkara yang penting diucapkan Rasulullah dalam pertemuan ini. Di antara perkara penting yang disebut Rasulullah ialah darah dan harta. Inna dima'akum wa amlakum harumun alaikum karmati yawmakum hadha fi syarikum hadha fi baladikum hadha. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya darah kamu, harta kamu haram untuk dicerobohi, sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya bumi ini, sebagaimana haramnya bulan ini. Kemudian Rasulullah mengatakan bahawa ala kulasyan min amri jahiliyah tahta qadami mawda'. Saya isytiharkan amalan jahiliyah hari ini terbatal. Rasulullah mengatakan amalan jahiliyah hari ini secara resminya terbatal, dan Rasulullah menyebut dimal jahiliyah mawdu'ah, hutang darah yang diwarisi sejak pada zaman jahiliyah, hari ini hari pada mahsyar, ada pada Arafah, Rasulullah mengatakan berada di bawah kaki saya, dan saya isytiharkan telah terbatal. Begitu juga amalan riba yang diamalkan sebelum Islam ketika jahiliyah, hari ini dengan resminya saya isytiharkan bahawa amalan itulah amalan yang jahiliyah yang harus diberhentikan, dan hari ini maka isytiharkan bahawa riba adalah terlarang dan terbatal. Dan Rasulullah menyebutkan riba ialah amalan jahiliyah. Masyarakat yang mengamalkan riba ialah masyarakat jahiliyah, sebab riba adalah yang kuat makannya lemah. Dan itulah pesanan terakhir Rasulullah. Di antara perkara penting ialah tentang darah dan harta. Darah dan harta ialah perkara asas dalam Islam yang syariah diturunkan untuk menjaganya. Antara ialah untuk menjaga tentang harta, untuk menjaga tentang Okey, kita boleh terus. Okey, kita sambung. Itulah pesan Rasulullah, antaranya ialah darah dan harta. Inilah yang menjadi masalah besar hari ini. Umpamanya ini adalah pakar ekonomi Britain bernama Profesor Dr. Ian Weber.
yang cuba mencari apakah sebab krisis ekonomi yang berlaku hari ini. Dia begitu lama berpengalaman dalam dunia kapitalisme. Dia mengatakan di antara krisis ekonomi dunia hari ini ialah sebab riba. Dia mengkaji tentang ucapan akhir Rasulullah di Haji Al-Wada. Dia mendapati bahawa hari ini bukan komoditi yang berkurangan, tetapi sifat tamak manusia. Dan riba menjadi sebab kepada perkara yang berlaku dalam ekonomi negara dunia. Akhir sekali dia memeluk Islam sebab dia melihat bahawa penyelesaian kepada ekonomi dunia hari ini ialah penghapusan riba. Selagi riba menjadi amalan dalam transaksi, maka selagi itulah yang lemah akan ditindas oleh yang kaya. Negara yang kaya akan memberikan hutang kepada negara yang miskin, dan apabila hutang telah terbelit, interest semakin banyak dan negara tersebut terjajah dari konteks ekonomi. Dan itu sebab, kata profesor ini, banyak negara membangun yang terjajah bukan dari segi fizikal tetapi dari segi ekonomi, sehingga negara tersebut terpaksa mengikut apa sahaja negara yang memberi piutang kepadanya untuk bertindak. Subhanallah. Dia dapat melihat bahawa di antara kesan yang timbul daripada riba ialah kredit kad. Bank konvensional yang mengeluarkan kredit kad ini mengamalkan riba yang sangat tinggi dan berlebihan, menggunakan rumus matematik yang menakutkan. Ini rumus geometri yang tuan-tuan Salatul Qaimah. Ya. SN ialah jumlah hutang sekiranya kita tidak bayar dalam tempoh yang ditetapkan. R ialah interest, rate interest. N ialah jumlah hari yang kita berhutang. A ialah pokok yang kita berhutang. Dan SN ialah A iaitu jumlah yang kita hutang, R ialah interest, kali dengan N jumlah hari ataupun masa yang kita berhutang, tolak 1 bahagian R minus 1. Dan ini nampaknya simple tetapi sangat-sangat menakutkan sebab dia boleh melonjak dengan cepat dalam masa yang sangat singkat. Inilah interest. Interest inilah yang diisytiharkan oleh Rasulullah sebagai amalan jahiliah. Oleh sebab itu bank yang mengamalkan interest ialah bank jahiliah. Negara yang masih mengamalkan interest, negara jahiliah. Bukan saya kata, tapi Rasulullah isytiharkan inilah amalan jahiliah. Begitu juga Rasulullah mengatakan bahawa darah manusia terpelihara dalam Islam, dan kita lihat hari ini masalah besar hari ini ialah darah ditumpahkan. Darah umat Islam umpamanya secara khususnya ditumpahkan di Palestin. Kita lihat anak-anak bergelimpangan di Syria juga, bahkan di mana-mana saja, di Kashmir, di Xinjiang, di mana lagi, di Myanmar, di Mindanao, dan kita boleh list, kita boleh senaraikan. Dan inilah kita lihat darah yang ditumpahkan di mana-mana saja. Dan syariat Allah diturunkan, maqasid syariah antara ialah untuk menjaga harta, menjaga nyawa. Selain pada menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kemuliaan, dan menjaga akal. 5 perkara asas ini menjadi asas kepada syariah. Syariah diturunkan untuk menjaga 5 perkara asas ini. Dan Islam menjamin kelima-limanya sebagai satu hak ataupun matlamat khusus syariah itu diturunkan. Dan subhanallah, dalam pertemuan yang sangat singkat itu di Padang Arafah, Rasulullah memberi sinopsis kepada Islam itu sendiri. Tadi disebutkan 2 perkara asas, iaitu riba dan darah. Rasulullah teruskan lagi dengan sebagaimana barangkali kita sebut tahun lepas, ialah wanita. Rasulullah tidak lupa tentang wanita. Wanita merupakan komponen besar masyarakat, sebahagian besar daripada tanggungjawab suami, dan Rasulullah memberi peringatan pada para suami pada hari itu. Fattaqullaha bin nisa, hendaklah kamu bertakwa pada Allah tentang isteri kamu. Fa innakum akhastumuhun bi amatillah, kamu ambil isteri kamu dengan amanah Allah. Wastahlatum furujahum bi kamlitillah, mereka halal pada kamu dengan kalimah Allah. Walakum alihin la tuatan la yuatan farsyakum ahadan tubrihunahu, dan isteri kamu tidak boleh membenarkan siapa masuk ke rumah kamu yang kamu tidak suka. Fa in pana zalika parbuhun darban wa mubarrah, dan sekiranya mereka melakukan apa yang kamu
tidak suka itu, kamu boleh pukul pukulan yang tidak berbahaya. Dan Rasulullah menyebut, walahun alaikum rizqun, kamu wajib memberi rezeki, memberi makanan pada isteri kamu, wa kiswatuhun, dan pakaian mereka, bil ma'ruf, dengan kebaikan, dengan benar. Yang kaya haruslah dengan kadarnya, yang miskin dengan kadarnya. Dan Rasulullah juga meneruskan pesanannya, wa qatartum fikum ma lan tadullu ba'dahu idza tadartum bih, dan saya pesan pada kamu, kamu tidak akan sesat lamanya sekiranya kamu berpegang kepada yang saya tinggalkan, yaitu kitab Allah. Kitab Allah, saya tinggal pada kamu kitab Allah, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu pegang kepada kitab Allah. Ayuhan nas, wahai manusia, innahu la nabiyya ba'di, selepas saya tidak ada lagi nabi. Wala ummata ba'dakum, tidak ada lagi ummah selepas kamu. Allah fa'budu rabbakum, adalah kamu sembah Tuhan kamu. Wa sallu khamsakum, salatlah 5 kali sehari. Sumu syahrakum, dan puasalah pada bulan Ramadan. Wa adu zakat amalikum, dan tunaikanlah zakat. Taibatun biha anfusakum, sebab harta itu membersihkan jiwa kamu. Wa tahju bait rabbikum, dan telah menunaikan haji di rumah Baitullah. Wa atu ulati amrikum, dan taatlah pemimpin kamu. Tarhu jannat rabbikum, dan inilah jaminan Rasulullah, kamu masuk syurga Tuhan kamu. Subhanallah. Ini ialah pesanan Rasulullah. Kita lihat kembali pesanan Rasulullah tentang harta. Tidak boleh dicerobohi. Darah tidak boleh dicerobohi. Tanggungjawab suami kepada isteri sangat-sangat penting, disebut dalam pertemuan terakhir ini. Kemudian Rasulullah berpesan supaya Al-Quran menjadi asas, menjadi pegangan yang tidak boleh sesat siapa yang pegang badannya, dan melakukan rukun Islam yang asas. Kemudian taat pada pemimpin. Dan itulah pesanan terakhir Rasulullah jamin bahawa sekiranya dilakukan suruhan itu, maka tadkhulu jannat rabbikum, kamu masuk syurga Tuhanmu. Wanita. Ini dipesan Rasulullah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaqun alaih, Rasulullah berpesan tentang wanita supaya melakukan kebaikan pada wanita. Wanita itu, kata Rasulullah, diciptakan daripada tulang rusuk. Tulang rusuk yang atas ini lebih bengkok daripada bawah, dan yang di atas lebih bengkok. Rasulullah umpamakan wanita dengan tulang rusuk. Sekiranya kamu betulkan isteri kamu, betulkan tulang rusuk yang bengkok ini, tergesa-gesa dia akan patah. Sekiranya kamu tidak betulkan, dia memang bengkok. Sekiranya kamu tidak betulkan, dia bengkok, memang bengkok. Oleh sebab itu, dengan penuh hikmah, bawalah isteri kamu menuju pada jalan yang benar. Dan itulah pesan Rasulullah pada wanita, sama seperti Rasulullah pesan pada harta, tentang darah, wanita, rukun Islam, dan Al-Quran itu sendiri digabungkan dalam pertemuan terakhir ini. Dan wanita menjadi tema Rasulullah. Rifkan bil qawarid. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebut rifkan bil qawarid. Kaca ini harus dipegang dengan hati-hati. Kalau dia pecah, tak boleh disambung lagi. Wanita macam kaca ini. Rifkan lil qawarid. Dan an-nisa syaqaqil ar-rijal. Dan wanita itu belahan lelaki. Dia bukan sama, tetapi dia adalah pasangan. Dia adalah keperluan ataupun komplement. Barat mengatakan sama, tapi Islam mengatakan dia adalah accordingly. Dalam perjuangan Barat kita lihat, tuan-tuan, mereka berjuang bahawa lelaki wanita sama. Selepas wanita ditindas ribuan tahun di Eropah, lebih lagi ketika zaman Kerajaan Rom, di bawah pengaruh gereja, wanita tidak dibenarkan untuk belajar, tidak dibenarkan untuk memiliki harta, tidak dibenarkan untuk membeli harta bukan alih, dan tidak dibenarkan memilih pemimpin. Tetapi selepas mereka ditindas ribuan tahun, mereka bangkit berjuang untuk pembebasan wanita. Dan mereka berjuang untuk lelaki sama dengan wanita, persamaan. Dan Allah mengisytiharkan walaisa dzakaru kal unsa, lelaki tidak sama wanita. Allah isytiharkan walaisa dzakaru kal unsa, wanita tidak sama dengan lelaki. Lelaki ada peranan, wanita ada peranan. Kedua-duanya tidak sama, tetapi diperlukan untuk perjalanan hidup. Macam kaki kanan, kaki kiri, tak sama. Kalau kita masuk kaki kanan dalam kasut, kaki kiri tak boleh masuk. Tetapi kaki kanan dan kiri ialah complementary, satu antara satu lagi. Dia adalah complement di antara satu sama lain, pelengkap kepada satu lain, dan perlu untuk berjalan seia sekata. Dan itulah perjalanan suami isteri yang harmoni.
Kita lihat wanita ditindas di barat. Mereka tidak dibenarkan pergi sekolah. Tetapi sayang, sejarah barat, mereka tidak pernah nyatakan mereka ditindas. Sampailah wanita pertama yang boleh pergi ke universiti ialah pada tahun 1821. Sebelum itu mereka tidak dibenarkan sekolah. Wanita dikatakan sebagai pejabat kepada manusia di Eropah sebab mereka percaya bahawa Hawa ataupun Eve yang makan buah dalam syurga menyebabkan manusia semuanya dihantar ke bumi dan seluruh manusia memikul dosa yang dibawa oleh ibu mereka, kata barat. Oleh sebab itu wanita dilaknat di Eropah. Sehinggalah mereka berjuang untuk pembebasan wanita sampai tahun 1970-an mereka barulah dapat bebas daripada gereja. Ketika Eropah menindas wanita, kita lihat dalam Islam Rasulullah memberikan tempat yang khas. Bahkan universiti pertama dunia, Universiti Qarawiyyin yang ditubuhkan di Morocco, dibina oleh seorang wanita Muslimah yang bernama Fatimah Al-Fihri, ialah yang mengasaskan universiti di Morocco. Maksudnya, ketika Eropah tidak membenarkan wanita belajar dan wanita Islam, Muslimah Islam telah membuka universiti yang pertama dunia. Itu beza antara Islam dengan Barat. Mereka mengatakan persamaan antara lelaki dan wanita. Kalau lelaki menjadi tentera, wanita harus jadi tentera. Hak yang sama. Kalau lelaki menjadi pilot, maka wanita juga harus boleh menjadi pilot. Tetapi dalam Islam, keadilan ialah tidak sebenarnya sama. Keadilan Islam ialah accordingly. Tempat yang sesuai untuk yang sesuai. Begitu juga Barat mengatakan persamaan lelaki dan wanita sebagaimana yang diambil oleh sosialisme mengatakan sama rata itu adalah adil. Dalam Islam, sama rata tidak sepertinya adil. Orang yang bekerja kuat dengan orang yang malas bekerja tidak boleh diberi upah yang sama. Orang yang rajin harus diberikan lebih gaji pada orang yang malas. Itulah keadilan. Oleh sebab itu dalam Islam tidak semestinya sama rata yang adil, tetapi accordingly, mesti mengikut kadar yang tertentu. Itulah keadilan. Dan barangkali kita lihat kajian dilakukan di Barat. Mereka ingin melihat kesakitan wanita bersalin. Sekarang kita ada alat EEG yang boleh diletakkan di kepala dan kita dapat ukur kesakitan yang dialami oleh isteri yang bersalin. Kesakitan itu direkodkan. Kemudian diberikan pada suaminya yang paling perkasa. Dipilih 2 orang suami yang paling gagah untuk menerima kesakitan yang ditanggung oleh isterinya yang baru saja bersalin tadi. Dan kesakitan yang sama diberikan pada suami. Tak sampai separuh kesakitan, dia menjerit tak boleh tahan lagi. Apakah mesej saya nak sebut dalam contoh ini? Wanita tak sama lelaki. Dari segi konteks dapat menahan beban kesakitan, wanita lebih tinggi, 2 kali lebih ganda. Wanita boleh tahan sakit 2 kali ganda pada lelaki. Ini ialah Allah jadikan sebagai fitrah manusia. Wanita dapat menanggung kesusahan lebih daripada lelaki. Kita lihat dalam dunia bukan Islam. Kejadian pembunuhan diri, 2 kali ganda lelaki lebih ramai daripada wanita. Memang justify apa yang kita sebutkan tadi. Kekuatan wanita lebih daripada lelaki dalam konteks menahan sakit. Dari segi pendidikan, lelaki kesabaran wanita dengan lelaki lebih berbeza. Itu sebab wanita lebih sesuai untuk mendidik anak-anak kecil di tadika dan sebagainya. Ada peranan yang tidak boleh diambil oleh orang lain. Tetapi kedua-duanya adalah lekat melengkapi. Dan ini satu kajian dilakukan di Barat. Mereka melihat air kencing bayi perempuan dan air kencing bayi lelaki yang belum makan selain susu ibunya. Didapati bahawa rajah ini menunjukkan yang biru itu ialah jumlah bakteria dalam air kencing kanak-kanak perempuan. Dan yang hijau di bawah ialah jumlah bakteria di dalam air kencing lelaki. Maksudnya, air kencing kanak-kanak lelaki sangat sedikit bakteria. Itu sebab ibu boleh bezakan air kencing anak lelaki perempuan sebab dia lebih hancing. Dan dalam konteks syariah kita, air kencing kanak-kanak lelaki boleh dibasuh dengan renjisan air. Dia sebagai najis mukhaffafah. Tetapi air kencing kanak-kanak wanita perempuan tidak boleh direnjis, harus dibasuh seperti najis biasa. Maksudnya dalam air kencing berbeza. Bagaimanakah mereka katakan sama? Bagaimanakah Barat mengatakan lelaki sama dengan wanita? Tidak sama. Dan subhanallah,
Inilah hadis yang saya masukkan tadi. Dalam satu peristiwa, Rasulullah dikencing oleh bayi lelaki yang belum makan selain pada susu ibunya. Lalu Rasulullah minta air dan dirinjiskan ke atas bajunya. Maksudnya, dan ini ialah najis yang disebutkan najis muhaffafah. Tetapi kalau kencing lelaki, anak, perempuan, maka harus dibasuh seperti biasa. Ini ialah Arafah yang saya sebutkan tadi. Perbincangan kita hari ini ialah tuan-tuan, ialah tentang buku ini, buku Duyuf Ar-Rahman yang ada di luar, tuan-tuan yang berminat. Ialah menceritakan tentang pengalaman haji saya. Dan tujuannya lah bukan untuk riak, bukan untuk berbangga, tetapi untuk sama-sama ambil tiba. Tahun lepas, ketika di padang Arafah, hujan turun mencurah-curah. Satu fenomena yang jarang berlaku, dan orang Arab sendiri juga mengatakan bahawa perkara ini sangat-sangat ganjil. Hujan yang sangat lebat bermula pada pukul 2.45 dan berhenti pada pukul 6 petang. Cuaca yang sangat panas berubah menjadi cuaca yang sangat sejuk, dan lebih sejuk pada Malaysia, cukup ganjil. Ketika itu berada di padang Arafah, dan ini suasana mereka menerima rahmat Allah di padang Arafah. Dan tajuk bab pertama saya dalam buku inilah Hujan Rahmah di Arafah. Dan kita lihat di manakah jemaah haji Malaysia. Jemaah haji Malaysia diletakkan di hujung padang Arafah. Ini ditentukan oleh muassasah, dan ini tidak boleh kita elak lagi. Dan itulah yang saya sebutkan bahawa hikmah untuk wukuf ialah untuk kita berkenalan, untuk kita berhimpun sesama dengan anak Adam. Tetapi sayang, dalam konteks keselamatan yang dijalankan oleh kerajaan Arab Saudi, kita dipisahkan dalam zon-zon yang tertentu. Zon Malaysia tidak boleh bertemu dengan zon Indonesia, apatah lagi dengan zon Arab Saudi, apalagi dengan zon Afrika, zon Pakistan dan lain-lain. Kita terpisah. Malaysia hanya dikumpulkan dengan jemaah haji Malaysia. Tujuan keselamatan. Tetapi di sebalik perkara ini, hikmah wukuf itu hilang. Sebab wukuf ialah untuk berkenalan, tempat perhimpunan antarabangsa, perhimpunan yang terbesar di atas muka bumi. Tidak ada perhimpunan yang lebih besar daripada perhimpunan pada Arafah. Dan tuan-tuan, saya ingin berkongsi juga suasana kalau kita pergi dengan muassasah. Tuan-tuan pergi dengan package VIP tidak ada masalah. Tetapi saya nak gambarkan package marhain. Ini ialah pandangan di padang Arafah. Ini gambar ketika ke puncak pada 9 Zulhijjah. Bermulanya wukuf selepas tergelincir matahari, selepas khutbah yang dibacakan dalam khemah ini, maka di sinilah kita berwukuf, dan tempatnya sangat-sangat sempit. Kapet yang berukuran barangkali 10 kali 10 digunakan untuk 20 orang. 20 orang menepati untuk 10 kali 10 kaki kapet. Maksudnya seorang hanya ada satu kaki dan 5 kaki, 1 kali 5 kaki. Dan kita tidak boleh luruskan kaki. Dan inilah suasana Arafah. Arafah bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk bersusah-susah. Alhamdulillah, makanan diberikan dengan sempurna. Inilah makanan marhain. Tabung haji yang ikut muassasah, inilah yang juga saya alami. Makanan tidak ada masalah, tetapi pusingan makanan hanyalah ayam, daging yang keras tu, dan ikan yang keras. Itulah saja, 3 pusing tiap-tiap hari sepanjang 40 hari. Dan masalah yang mencabar, tandas. Ini suasana. Jumlah jemaah haji ialah 31,000 yang datang kepada Arafah. Ada 10 bilik air. Di luarnya barangkali ada 10 orang yang sedang menunggu, barangkali 20 orang. Kalau seorang mengambil masa 10 minit, tuan-tuan boleh bayangkan bagaimanakah orang terakhir dapat giliran mereka. Inilah memerlukan toleransi yang sangat tinggi, kesabaran yang maksimum. 100% tak cukup, kesabaran 110%. Bayangkan tuan-tuan. Dan kalaulah kawan yang duduk dalam bilik air ini ambil masa setengah jam, bayangkanlah. Bayangkanlah tuan, di sini memerlukan hati yang bersih. Saya ikhlas. Saya hanya ambil 5 minit. Buang air besar tuan-tuan, sambil mandi. Sebab perkara yang tak pernah saya lakukan. Untuk berikan ruang pada kawan kita di luar. Tak sanggup kita tengok kawan kita duduk tengah panas 44 darjah Celsius. Dan itulah pengalaman. Dan bagi mereka yang sakit, tabung haji dianggap sebagai antara khidmat haji yang terbaik. Dia sediakan bas yang sebenarnya bukan bas biasa. Bas yang ada kelengkapan alat perubatan.
Bahkan ICU terbaik ada dalam PAS Malaysia. Tahun lepas 39 orang, maaf saya, 79 orang yang terlibat dibawa oleh tabung haji untuk wukuf di Padang Arafah. Sebab berada di Padang Arafah ini selepas gelincir matahari walaupun sekejap ialah rukun. Tidak ada haji tanpa wukuf. Oleh sebab itu pemandangan inilah pemandangan yang cukup syahdu. Kita lihat ada yang meninggal di sini. Dan apabila sebaik saja mereka wukuf, mereka dibawa balik ke Mekah dan barangkali ke hospital balik, masuk ICU balik. Ada yang baik, ada yang meninggal, dan subhanallah, itulah suasana haji. Untuk ambil iktibar tuan-tuan yang sudah pergi dan tuan-tuan yang akan pergi, dan juga kita bersama ambil iktibar perkara yang menjadi rukun Islam yang kelima. Selepas daripada Arafah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idza abattum min arafatin fazkurullaha indal masyaril haram. Selepas kamu keluar beramai-ramai daripada Arafah, hendaklah berzikir banyak-banyak di Masyaril Haram. Apakah Masyaril Haram? Masyaril Haram ialah Muzdalifah. Dalam ibadat haji, bermalam di Muzdalifah ialah antara perkara wajib. Muzdalifah berada di antara Arafah dengan Mina. Oleh sebab itu daripada Arafah kita bertolak ke Muzdalifah selepas tenggelam matahari. Tabung haji selalunya mengepohkan antara siang dengan malam sebelum kita berpindah ke Muzdalifah. Tuan-tuan, seluruh umat Islam 2.5 juta pada tahun lepas berkumpul di tempat yang sempat sempit Muzdalifah. Sebab bermalam Muzdalifah adalah wajib. Bayangkanlah bagaimanakah jalan, bagaimanakah tempat yang sempit ini dipenuhi oleh seluruh jemaah haji. Di situlah hikmah untuk kita berkenalan, untuk menyatakan kesabaran yang luar biasa. Tidak ada lagi pangkat. Sekiranya kita ada pangkat di Malaysia, buang. Kalau kita ada pangkat di sana, kita akan kecewa. Sebab kita tidak ada kelebihan daripada orang lain. Kullukum min Adam wa Adam min turab, inna akramakum indallahi atqakum. Kamu semua daripada Adam. Adam dari tanah. Yang terbaik dalam kamu ialah yang paling bertakwa. Latihan kita untuk bakal berada di padang mahsyar. Bakal latihan kecil sebelum kita masuk kepada mahsyar. Di situlah tempat padang Arafah untuk kita merasakan perasaan yang bakal kita hadapi. Satu masa dulu tidak ada pokok. Sekarang dipenuhi pokok. Dan satu masa dulu kita terdedah dengan cahaya matahari. Dan inilah pemandangan di Muzdalifah, tuan-tuan. Penuh dengan umat manusia. Hampir tidak ada ruang yang kosong. Dan jemaah haji Malaysia diletakkan di tempat yang hujung sekali lagi. Dalam haji, tempat jemaah haji Malaysia pun tidak ada ruang untuk duduk. Apabila pengalaman saya sampai di situ, kita cari tempat untuk duduk, untuk berdiri, tak ada. Sampai ke hujung sekali, baru jumpa ada satu tempat yang kita boleh berdiri di situ. Dan subhanallah, inilah pengalaman. Tuan-tuan, saya nasihatkan, pergilah dengan package. Package yang mahal ataupun tidak mahal, tak menjadi masalah. Tetapi kalau belak, boleh elak daripada muasasah. Inilah suasana. Dan kalau tuan nak rasakan peristiwa yang sebenar berlaku, datanglah dengan muasasah. Dan kita lihat ramai juga mufti juga datang dengan muasasah, bukan kerana tidak boleh melalui package, tetapi untuk merasakan perasaan rakyat marhain dalam ibadat haji. Itulah. Ada mereka, kita orang Malaysia bergerak dengan bas, tetapi orang lain berjalan kaki. Ini orang Afrika. Mereka berjalan kaki daripada Arafah ke Muzdalifah, ke Mina dan ke Mekah. Mereka berjalan kaki 12 km. Tuan-tuan yang muda masih boleh berjalan. Haji ialah ibadat fizikal dan harta. Orang tua macam saya, tuan-tuan, ada masalah bila kita menghadapi masalah seperti ini. Lebih lagi apabila kita ingin melontar esok. Di antara Arafah dan Muzdalifah ada satu kawasan yang dinamakan, di antara Muzdalifah dengan Mina, ada satu kawasan yang dinamakan Wadi Muhassir. Di sini berlaku satu peristiwa yang barangkali kita sebut dalam kuliah lalu. Peristiwa tentera Abraha dihancurkan oleh Allah melalui burung ababil. Apabila sampai di situ, kita harus bergerak dengan laju. Rasulullah apabila sampai di lembah ini, dia pecut untanya supaya berjalan lebih laju. Sebab tempat yang Allah musnahkan harus kita bergerak dengan laju, berzikir, bertaubat dan mengatakan Allah, datang dan lalui dengan perasaan yang sedih, menangis. Tetapi kita, jemaah haji Malaysia, kita naik bas, kita tak sedar pun. Sedangkan jemaah haji yang lain, mereka berjalan dan mereka amalkan apa yang disebutkan tadi. Dan tempat ini ialah Abrahah dalam kisahnya membina
Kaabah di Yaman. Ini Kaabah yang dibina oleh Abrahah, masih ada sampai sekarang. Itu ialah kesan Kaabah, dan tujuannya datang ke Mekah untuk menghancurkan Kaabah Mekah supaya orang Arab berpindah ke Yaman untuk melakukan haji, supaya ekonomi Yaman akan naik dan ekonomi Mekah merudum apabila tidak ada lagi Kaabah. Tetapi Allah merancangkan apa yang dirancang. Ayat dalam surah Al-Fil menyatakan apakah nasib Abrahah. Tuan-tuan yang saya hormati, akhirnya kita pergi ke Mina, tetapi bukan di Mina. Jemaah haji Malaysia dilempatkan di satu tempat bernama Mazim. Mazim terletak di luar sedikit daripada Mina. Kalau kita lihat, inilah kedudukan di Mina. Lebih dahsyat daripada Arafah. Kalau Arafah ada pohon yang melindungi kita, di sini tidak ada sebarang pokok. Tempatnya sangat sempit dan satu kapet yang berukuran 10 kali 10 digunakan untuk 22 orang. Kalau di Arafah untuk 20 orang, tambah lagi 2 orang. Dan kita tidak boleh luruskan kaki kita. Bahkan ruang untuk seorang yang berada di sini lebih kecil daripada ruang liang lahat kita. Lebih kecil daripada ruang lahat kita sebab di sini hanyalah 5 kaki kita boleh luruskan kaki kita. Dan kepala kita harus bertemu dengan kepala lain. Kaki bertemu kaki, itulah. Dan inilah kedudukan Mina. Inilah jalur Mina. Kalau lihat. Dan tempat Malaysia ialah di sana, di hujung sana tempat biru. Kita terkeluar dari segi tempat yang sebenarnya. Di sinilah yang menimbulkan perbincangan. Ulama berbincang apakah Muazzim itu Mina. Namun berbeza apakah dia Mina. Sedangkan Rasulullah suruh kita bermalam di Mina. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang muktabar, umpamanya kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam mazhab kita, dia mengatakan Mina itu tempatnya lah di antara syarkan warbiyan baina wadi Mahsir wa Jamra Aqabah wa shimalan wa junuban ajabalani muttabi'an. Dan kata Imam Nawawi, tempat Mina itu ialah jalur yang itu saja, dan berada di antara Mahsir dan Aqabah. Yang luasnya ialah di antara 2 gunung. Di belakang gunung bukan Mina, tetapi Mina ialah di antara 2 gunung ini. Lembah di antara 2 gunung itulah Mina, kata Imam Nawawi. Tetapi ulama Saudi mengatakan bahawa sekiranya sudah penuh di sini, kita boleh extend keluar dan terpaksa melalui terowong di belakang gunung. Muazzim berada 4-5 gunung di belakang. Oleh sebab itu, setengah ulama tidak mengakui Muazzim sebagai Mina, dan seluruh jemaah haji Malaysia terpaksa berada di Muazzim. Kita serahkan kepada mereka. Fatwa tidak membatalkan fatwa, sebab dalam konteks mazhab Hambali orang Mekah, bermalam di Mina bukan perkara yang wajib. Tetapi bagi kita umat Islam mengikut mazhab Syafi'i, maka bermalam di Mina adalah perkara yang wajib. Mereka tidak wajib, kita wajib. Dan inilah perbezaan pandangan di antara 2 mazhab. Mazhab tidak membatalkan mazhab yang lain. Tuan-tuan, inilah yang saya makan tadi. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Idah, dia kata an khadu Minah min jihati Makkah Jamra Aqabah wa anjitul Muzdalifah wadi Mahsir wa zamin Hasutul wa mal ard qala ardul wadi al-mahsur baina jibal asyahiqah. Jelas Mina hanyalah berada di antara 2 gunung, di belakang gunung bukan Mina, kata Imam Nawawi. Dan umat Islam terpaksa melalui terowong sebelum sampai ke Muazzim, dan seluruh jemaah haji Malaysia terpaksa berada di Muazzim. Kita serahkan kepada para ulama kita. Dan ini saya ingin berkongsi dengan pandangan di Mina. Tempatnya sangat sempit. Tidurnya seperti itu. Badan bertemu badan, tak boleh kita lentang, mesti mengiring. Badan kita bertemu dengan belakang kawan kita. Dan itulah disusun tempat yang bersesak-sesak, dan sama juga keadaan di Mina, tandas lebih dahsyat. Tandas yang sangat sedikit untuk 31,000 jemaah haji Malaysia. Tuan-tuan kena tanamkan kesabaran yang luar biasa. Kesabaran biasa tak boleh. Ada seorang datuk yang disentuh oleh orang lain, dia menangis sebab orang tak panggil datuk pun dia. Pakcik, lagi sikit, dia menangis. Dia sedih sebab kampung orang panggil Datuk Tan Sri Profesor. Di sana tak ada siapa yang kisah kita. Untuk kita berlatih berada di pada mahsyar. Yang tak ada siapa yang lebih dan lagi kecuali taqwa. Inilah Mina, tuan-tuan, yang kita lihat.
pemandangan di belakangnya yang di antara kemah muslimat dengan muslimin hanya dipisah oleh lorong yang kecil. Dan ada yang tempat kita berkumpul, inilah satu-satu tempat kita berkumpul. Di hujung kemah ada tempat kita boleh minum-minum, di sinilah kita berkenalan, di sinilah kita berehat dan sambil berdiri. Ini ialah pemandangan untuk tuan-tuan ambil renungan. Dan daripada Muazzim kita akan pergi melontar pada 10 Zulhijjah. Kita melalui terowong seperti ini, dan di sinilah benar-benar mencabar. Jarak di antara Muazzim dengan tempat Jamrah Aqabah ialah 35 km. Patah balik 35 km dan jarak ialah 7 km. Tidak boleh berhenti sama sekali. Peraturan Saudi tidak dibenarkan berhenti sama sekali. Hatta untuk minum air tidak boleh berhenti. Oleh sebab itu memerlukan kekuatan fizikal. Oleh sebab itu sebelum ke Mekah, tabung haji, Kementerian Kesihatan membuat ujian supaya kita fit untuk berjalan 7 km tanpa henti. Pakai kasut yang sesuai, bukan kasut yang baru beli, kasut yang sudah lusuh baru lebih sesuai untuk kita. Kasut yang kita sudah pakai. Pakaian yang sesuai. Sebab kita akan berjalan 7 km. Dan ini memerlukan kekuatan yang sangat-sangat kuat. Dan tabung haji bagi kesihatan yang fit, macam tuan-tuan, yang hijau. Kalau yang tak boleh pergi Mekah, dia buat merah. Saya tuan-tuan, kuning. Antara hijau dan merah. Inilah yang suasana yang berlaku. Kebetulan pada hari wukuf dan hari Mina, hujan turun sekali lagi. Sehingga kita lihat permukaan terowong pun dipenuhi air. Dan tempat melontar telah dibina oleh kerajaan Saudi bertingkat-tingkat supaya setiap kumpulan zon jemaah haji ini tidak bertemu dengan yang lain. Dan dia buat 4 tingkat seperti itu. Tingkat pertama untuk orang Malaysia dengan Indonesia, yang atas sekali. Kalau kita berjalan daripada Muazzim, kita akan sampai ke Jamrah. Ini yang 3, 4 itu adalah Jamrah, tempat kita melontar. Dan kita akan sampai di situ melontar di hari tasyrik di Jamrah Al-Ula, Wusta dan Aqabah. Oleh sebab itu selepas itu kita harus balik terus ke Muazzim, tidak boleh berhenti sedikit pun. Oleh sinilah mencabarnya. Orang India masuk dalam tingkat yang ketiga, orang Arab yang kedua, dan orang lain yang pertama. Ada yang paling bawah. Dan ini dirancang supaya tidak bertembung. Pernah menjadi malapetaka yang besar pada tahun lepas apabila seluruh jemaah ini bertembung pada satu masa dan menyebabkan kematian yang ramai. Untuk mengelakkan itu, maka dipanggil pakar engineer terbaik di England yang disebut sebagai crowded technology, yang membina cara ini, dan inilah yang barangkali baru saja siap. Dan setiap kumpulan ini tidak bertemu dengan yang lain. Dan inilah plan ataupun peta ataupun gambar arkitek yang menggambarkan peristiwa itu ataupun bangunan tersebut. Kalau tuan lihat, di atasnya ada tempat helikopter landing. Dan di tempat ini ada 3-4 tingkat yang masing-masing tidak bertemu. Itulah gambaran yang berlaku di Mina. Mina ialah tempat kita pada 10 Zulhijjah kita bercukur untuk tahlul awal. Dan selepas itu kita kembali ke Mekah. Ke Mekah ialah untuk kita melakukan tawaf ifadah. Dan kita bertawaf di Mekah. Tetapi jemaah haji Malaysia tidak dibenarkan pulang ke Mekah. Sebab ramainya untuk balik ke Mekah. Oleh sebab itu jemaah haji membuat kesimpulan, membuat keputusan supaya mereka kekal berada di Muazzim sampailah hari keempat. Tetapi jemaah haji lain kembali ke Mekah dan mereka tawaf. Di sinilah tawaf ifadah. Dan kita boleh tawaf dengan pakaian biasa sebab kita sudah boleh tanggalkan sebahagian daripada larangan haji. Termasuklah pakaian berjahit, bau-bauan, dan kita boleh sebahagian daripada larangan telah diangkat selepas kita bercukur tadi. Di sini ialah tawaf ibadah dan cukur syahadu. Seluruh umat Islam memusingi Kaabah sebagaimana cakrawala yang sedang berputar di atas. Dan selepas 7 keliling, kita bersa'i dan selesailah sebahagian haji. Dan kita kembali ke Mina untuk melakukan mabit ataupun malam pada hari-hari tasyrik. Jalan hajilah tersebut. Saya nak sebutkan di sini ialah tuan-tuan, ialah satu ibadah yang dilakukan pada 10 Zulhijjah, ialah ibadah korban. Ibadah korban ini dilaksanakan oleh muassasah ataupun oleh Saudi
yang dia telah centralisekan seluruh korban ataupun yang wajib dam dan sebagainya dilakukan di sini. Dan di inilah tempat muazim, inilah tempat yang dilakukan penyembelihan binatang. Dan binatang ini dikendalikan oleh satu badan yang besar, dan inilah yang sebenarnya yang setiap tahun dikondem oleh pencipta haiwan. Haiwan mengatakan Islam sangat zalim, menyembelih jutaan haiwan di padang Mina, dan mereka kondem, dan inilah yang berlaku dalam masyarakat barat. Tadi mereka kondem tentang wanita, sekarang mereka kondem tentang penyembelihan haiwan. Dalam Islam penyembelihan haiwan harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, penuh ihsan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Ala kulli syai'in fa iza qatatum fahsanul qatlah." Kalau kamu menyembelih, hendaklah bunuh, adalah sembelih dengan baik. Wa iza zabhatum fahsanu zabah. Sekiranya kamu melakukan korban, maka lakukanlah dengan penuh ihsan. Wa liyahadda ahadukum syafratahu, dan pisau hendaklah ditajamkan sebelum sembelih. Wal yurhih zabiyatahu, dan binatang itu harus direhatkan sebelum disembelih. Oleh sebab itu binatang yang disembelih harus diberikan kerehatan. Orang Malaysia ikat di pokok kayu sampai tercekik binatang yang disembelih. Ini tidak ada ihsan. Oleh sebab itu ihsan ialah melakukan kebaikan hatta untuk sembelih. Dan tuan-tuan, Islam, syariat kita menentukan cara sembelih yang benar. Memotong saluran udara, saluran makanan, dan satu salur darah, satu salur nadi. Harus diputuskan kepampaannya. Dan inilah syariat Islam yang sangat-sangat berhikmah. Apabila dipotong orang ini, maka darah keluar seluruhnya, menyediakan badan haiwan ini bersih tanpa ada sebarang darah lagi, sebab disembelih dan jantung masih berdenyut dan mengeluarkan semua darah. Toksik bakteria keluar daripada sembelihan ini. Ini dikondem oleh barat. Mereka pula melakukan penyembelihan di barat dengan menggunakan voltage yang tinggi. Mereka lalikan kononnya, tetapi sebenarnya apakah dari segi saintifik perkara ini lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh umat Islam? Kajian dilakukan di Jerman oleh di Universiti Hannover. Mereka mengkaji sembelihan yang dilakukan oleh orang Islam berbanding dengan sembelihan yang dilakukan oleh barat. Di barat, mereka gantung ayam seperti ini. Kemudian mereka lalui satu plate voltage yang sangat tinggi, lalu ayam ini pingsan. Ayam ini kemudiannya, kalaulah dalam konteks umat Islam, disembelih. Tetapi ketika disembelih, darah telah keluar lagi, sebab jantung telah berhenti denyutan. Ketika melalui voltage, jantung telah berdenyut, hilang denyutan. Dan bila disembelih, darah meleleh. Dan sekiranya, tetapi ulama mengatakan ini halal makanan, kebanyakan restoran segera menggunakan kaedah ini. Dan bila kita goreng, keluar darah apabila kita gigit, sebab darah masih terperangkap dalam sembelihan dilakukan di barat. Tetapi dalam konteks Islam, mereka katakan apabila disembelih binatang dengan cara Islam, mereka letakkan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, EEG untuk merekodkan kesakitan, dan letakkan EEG di dada untuk merekodkan denyutan jantung. Apa yang berlaku dalam cara sembelihan Islam, apabila sahaja disembelih keempat-empat saluran tadi, jantung seperti biasa berdenyut, kesakitan kosong. Dan ini memeranjatkan pengkaji ini, sebab mereka sangka bahawa sembelih cara Islam ini sangat sakit, tetapi monitor menunjukkan kosong, kesakitan EEG kosong. Dan cara mereka nak explain ialah apabila dipotongkan saraf ataupun darah daripada leher ke badan, maka otak tidak dapat merangsang kesakitan. Dan oleh sebab itu binatang yang disembelih cara Islam tidak sakit langsung. Saintis ini cuba berkali-kali, kosong, menyebabkan bahawa sembelih cara Islam tidak sakit sama sekali. Tetapi jantung masih berdenyut, mengeluarkan seluruh toksik yang ada dalam badan haiwan, dan inilah makanan yang bersih. Berbeza dengan dilakukan di barat. Di barat ada fatwa yang mengatakan kita boleh sembelih selepas dilalikan, tetapi darah tidak keluar lagi, hayat mustaqirah sudah hilang.
Disembelih kemudiannya, tetapi darah tidak keluar. Walaupun dia masih hidup, katanya, dari segi otak masih hidup, tetapi dari segi hakikatnya telah mati. Darah tidak keluar, dan seluruh toksik akan berkumpul dalam ayam ini. Dan toksik bakteria masih ada dalam badan, dan ini tidak baik untuk kesihatan. Kalau kita beli di pasar raya, tuan-tuan boleh semak antara ayam disembelih cara Islam dengan tidak Islam. Yang Islam dia timbul. Yang kalau tuan masuk zoom ke bawah itu tak disembelih. Itu ialah satu yang asas. Dan inilah kita lihat hikmah yang Allah teruskan dalam ibadah. Setiap syariah ada hikmah. Sama ada kita tahu atau tidak tahu, tetapi itulah hikmah yang terselindung di sebalik setiap syariah kita. Tuan-tuan, lelaki mesti pandai sembelih. Lelaki tak pandai sembelih tak macho. Malu pada perempuan. Kita harus belajar sembelih. Sekurang-kurangnya pada hari Raya Korban, kita ada rezeki Allah berikan. Ambillah satu ekor lembu. Sembelih sendiri. Dan untuk kita rasakan korban yang dilakukan di Padang ataupun di Mina bersama dengan jemaah haji yang berada di sana. Dan jangan takut, sebab inilah ibadah. Dan kita lihat betapa ramai orang yang macho badannya. Saya panggil, mari kita pegang lembu saya nak sembelih ni. I takut darah lah. Badan besar tapi takut darah. Inilah bagaimanakah kita tidak rapat dengan syariat kita sendiri. Tuan-tuan yang saya hormati, inilah yang saya sebut dalam buku saya ni. Buku saya tulis pengalaman saya Haji Doyuf Ar-Rahman. Pengalaman saya haji tahun lepas. Bukan saja haji yang saya sebut, tetapi juga dengan 3 kuliah kita yang sebelum ini, ialah saya petik pada buku ini. Yang pertama ialah Ummul Qura, geologi, kejadian gunung dan gunung-gunung di Mekah. Bagaimanakah tanah pertama ini yang Allah jadikan di Mekah, saya bincang dalam buku ini. Dan juga kuliah kita yang kedua tentang hijrah Rasulullah. Bagaimanakah Rasulullah disebut oleh Abad. Bagaimanakah Masjid Nabawi berkembang, dan saya ceritakan ini dari segi tempat-tempat yang terkenal. Termasuklah peperangan Tabuk. Peperangan terakhir Rasulullah. Dan ketika Rasulullah berada di Tabuk, di situ tidak ada air. Tetapi Rasulullah bersabda kepada sahabatnya Muaz bin Jabal, "Ya Muaz, in talat hayabitun an tarohahuna ma tarohahuna jinanan." Kalaulah usia anda melihat jinanan, kalaulah anda panjang usia, maka di Tabuk ini anda akan lihat di sini akan penuh dengan buah-buahan. Sekarang kita lihat Tabuk telah menjadi kebun buah-buahan yang besar. Mukjizat Rasulullah dapat kita saksikan. Selain pada itu, kita lihat di Madain Soleh, Rasulullah dalam peperangan Tabuk melalui kawasan yang Allah musnahkan kaum Samud. Di situ ada gunung yang masih terpelihara, yang menjadi tempat kediaman orang Samud. Dan di situ juga saya juga membawa satu perbincangan dalam satu bab untuk menceritakan bagaimanakah akibat orang terdahulu. Dan tuan yang berminat bolehlah rujuki dengan nombor yang tertera di situ. Tuan-tuan boleh dapatkan buku di luar untuk ini, untuk sama-sama kita ambil iktibar tentang peristiwa yang berlaku di Mekah. Seterusnya tuan-tuan, kita lihat Mekah. Mekah berkembang daripada tempat yang tidak ada air menjadi tempat yang sangat-sangat subur dengan buah-buahan. Bukan subur buah-buahan dari zat tanahnya, tetapi dari segi buah-buahannya. Kita lihat Rasulullah ataupun Nabi Ibrahim telah berdoa kepada Allah. Izqala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarat. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah bumi ini bumi yang aman sejahtera, dan kurniakanlah penduduknya daripada buah-buahan. Hari ini kita perhatikan bahawa Mekah ialah bandar yang paling aman di dunia. Walaupun Barat tidak pernah isytihar bahawa Mekah lah paling aman, tetapi jenayah yang dilakukan di Mekah hampir tidak ada. Yang dilakukan jenayah ialah di Jeddah ataupun di Riyadh. Tetapi Mekah dan Madinah, statistik yang dikeluarkan oleh Saudi sangat sedikit, tetapi Barat tidak pernah mengiktiraf bahawa Mekah lah bandar yang paling aman. Mereka iktiraf terlepas Tokyo, Toronto dan Sydney, 3 buah bandar yang paling aman. Sedangkan jenayah di Toronto sangat tinggi, tetapi mereka lupa untuk melihat statistik di Mekah dan Madinah. Itulah Barat, tetap Barat. Dan doa Nabi Ibrahim supaya Allah berikan rezeki buah-buahan kepada penduduknya, Allah kita dapat saksikan. Di Mekah tidak ada pokok, tetapi seluruh buah-buahan dunia ada di Mekah. Buah-buah yang terbaik, buah-buah yang terbaik di negara kita berada di Mekah. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, kurniakanlah buahan, warzuq minats thamarat. Pokok tidak ada, tapi buah yang begitu banyak. Bahkan hari ini tuan-tuan, dalam masa terakhir ini, Mekah telah berubah sama sekali.
Yang sebelah kanan ialah Mekah ketika zaman Osmaniyah. Di sebelah kiri ialah Mekah kini. Berbeza sama sekali. Polisi Osmaniyah ialah tidak boleh ada bangunan yang lebih tinggi daripada Mekah. Dalam kitab-kitab fiqh mengatakan apabila kita sampai ke Mekah, bila kita berihram dan bertarbiyah masuk ke Mekah melalui pintu Babus Salam, dan mata lihatlah pada Kaabah dan bertarbiyahlah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Hari ini tak nampak sama sekali. Dilindungi oleh bangunan pencakar langit. Kita tidak nampak Kaabah, hatta kita masuk dalam masjid pun masih tak nampak Kaabah. Kecuali kita sudah sampai ke dataran Kaabah, barulah tersegam Kaabah di depan. Dan ini hikmah yang kita baca dalam kitab-kitab lama kita, tidak ada sama sekali. Bahkan bangunan yang sangat tinggi, bangunan ini ialah simbol tanda-tanda kita berada pada akhir zaman. Sebenarnya saya menyediakan slide ini untuk menceritakan perbezaan antara Osmaniyah dengan sekarang. Tetapi sebelum itu, sebelum kita tutup, kita lihat ulama Melayu yang berada di Mekah ketika zaman Osmaniyah sangat ramai. Ini ialah sejarah Mekah. Dalam sejarah Mekah mengatakan ini tokoh-tokoh ulama Melayu yang menempa sejarah yang hebat di Mekah. Sebahagiannya kita tak pernah dengar nama mereka. Antaranya lah Syekh Ahmad Marzuki bin Ahmad Mishad Abatawi, Bakir An-Nur Al-Ju'jawi, Abadawi Aziz Al-Lasami, Rifai Al-Bugisi, Ajamuddin Khalid Al-Patani dan lain-lain. Nama ini tak pernah kita dengar, tetapi mereka telah menempa sejarah agung di Mekah. Apakah jasa mereka? Kita masih belum tahu. Sebahagian mereka meninggalkan pusaka ataupun wakaf yang banyak di Mekah. Tanah-tanah di Mekah, di sekitar Mekah, Masjidil Haram, kebanyakan tanah kebanyakan orang Melayu diwakafkan. Tetapi kerajaan Persia, kerajaan Saudi, mereka membeli tanah tersebut dan membayarnya dengan tanah di luar Mekah. Dan itulah sejarah umat Melayu hilang di Mekah selepas kerajaan Osmaniyah. Kita lihat di Mekah, di depan Mekah, di Bukit Ajat, tuan-tuan yang pernah melawat. Di situ perkampungan orang Melayu. Di sini budaya Melayu masih kekal. Mereka bercakap bahasa petani. Sehingga kan bahasa resmi di Mekah di kalangan orang Arab ialah bahasa petani. Saya ada satu pengalaman. Seorang Arab menjual ubat. Saya tanya dia dalam bahasa Arab, kaifa tamal hazal dawa? Dia kata, maksud saya bagaimana nak guna ayat, nak guna ubat ini? Dia kata, mau ambil ubat ni, mau masuk dalam air, mau gebuh, makan air. Orang Arab cakap seperti itu masa tu. Dia orang Arab pasih bercakap bahasa Kelantan, bahasa petani, menunjukkan bahawa budaya kita, hubungan kita dengan zaman Osmaniyah, Mekah sangat rapat. Tetapi saya tak ada masa untuk meneruskan perbincangan ini. Tuan-tuan boleh baca dalam buku saya tulis ini, dan saya tinggalkan di belakang ada sedikit saya bawa, dan ambillah sebelum berakhir. Mungkin dalam kuliah kita datang saya petik daripada buku ini juga. Mudah-mudahan kita dapat faedah bersama. Dan saya sudah di sini membilah taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih surah.